Assalamualaikum and hola. Nama saya Haris Fadullah bin Rashidi dan saya akan menerangkan tentang pengenalan dan sejarah ringkas berkaitan negara Sepanyol. Sepanyol atau nama rasminya Kerajaan Sepanyol ialah sebuah negara yang terletak di semenanjung Iberia di barat daya Eropah. Negara ini bersempadan dengan Portugal, Perancis, Andorra, Gibraltar dan Maghribi. Sepanyol merupakan sebuah negara raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Negara ini menyertai Kesatuan Eropah sejak 1986 dan merupakan negara maju dengan ekonomi ke-8 terbesar di dunia. Nama Sepanyol diserap daripada yang merupakan bentuk kata sifat dan demonim nama tempat Espana. Nama Espana ini pula adalah nama Latin Hispania iaitu nama merujuk kepada kawasan di tadbir Republik Rom meliputi semenanjung Iberia semasa zaman mereka dahulu. Nama Hispania ini pula diamati datang daripada akar bahasa Samawi dan bahasa Fionica. Kawasan Sepanyol hari ini pernah didiami oleh penduduk Celt, Iberia dan Basque sebelum penjajahan oleh Empire Rom pada 412 Masihi. Sepanyol menjadi salah satu negara bekas jajahan Empire Rom pada 218 sebelum Masihi hingga 400 Masihi dalam misi mereka untuk memperluas wilayah kekuasaan. Selama menjadi tanah jajahan, pengaruh Rom terserap dalam masyarakat Sepanyol seperti budaya dan bangunan. Contohnya adalah pemakaian nama-nama Rom, penggantian hukum adat setempat dengan hukum Rom dan pembangunan saluran air Rom di kota Segovia. Kita pergi ke sejarah tamadun Islam yang pernah bertapak di bumi Sepanyol. Semasa pemerintahan Bani Umayyah, bandar-bandar seperti Cordoba dan Granada telah menjadi pusat keilmuan dan kesenian agama Islam. Namun, kerajaan-kerajaan Kristian Aragon dan Castilla berjaya menjajah semula bandar-bandar Moor pada abad ke-15. Seterusnya, kerajaan Sepanyol dibentuk melalui penyatuan kerajaan-kerajaan Aragon, Leon, Castilla dan Navarra. Pada zaman penjelajahan, kerajaan Sepanyol berjaya menjajah wilayah-wilayah Amerika dan Asia. Tanah jajahan ini telah membawa kekayaan dan kuasa politik kepada Sepanyol. Namun, zaman kegemilangan ini semakin merosot menjelang abad ke-20. Seterusnya, kita pergi ke sejarah era moden negara Sepanyol. Gerakan Republik dan anti-monarki telah mengusir keluar Raja Alfonso XIII dan mendirikan Republik Sepanyol. Dalam Perang Saudara Sepanyol 1936 hingga 1939, Jeneral Francisco Franco dengan sokongan fasis Itali dan Nazi Jerman berjaya merampas kuasa dan mengisytiharkan diri sebagai ketua negara. Sepanyol dipulaukan oleh negara-negara berikat selepas Perang Dunia Kedua kerana menyokong kuasa-kuasa paksi. Namun, pemulauan ini ditamatkan oleh Amerika Syarikat pada 1953 dan ekonomi Sepanyol mengalami kemajuan yang pesat. Seterusnya, Sepanyol menyertai pertubuhan bangsa-bangsa bersatu pada tahun 1955. Selepas Franco meninggal dunia pada 1975, Juan Carlos I telah menaiki takhta dan meneruskan monarki Sepanyol. Baginda telah memperkenalkan pembaharuan demokrasi perlembagaan yang baru juga diluluskan pada 1978. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafizuddin bin Lamuddin dan saya akan menerangkan tempat menarik dilawati di Sepanyol. Ibu kota Sepanyol adalah salah satu yang paling ramai penduduk di Kesatuan Eropah. Sebuah bandar kosmopolitan di mana penduduk lebih 180 kewarganegaraan tinggal bersama. Ekspatrian bersama seperti di rumah kerana mereka mudah berkawan dengan penduduk Madrid yang merasa mesra dan menyesuaikan diri dengan budaya tempatan. Madrid adalah ibu kota paling cerah di Eropah. Langit biru dan cahaya matahari meningkatkan tenaga bandar yang meriah dan menggembirakan, menghadiahkan dengan iklim yang membolehkan pada bila-bila masa atau siang dan malam berjalan-jalan. Kehidupan pastinya didiami di sebuah Madrid dan jalan-jalan seni dan sejarah, kedai dan persembahan, kebudayaan, pasar dan cita rasa tradisional bersatu. Tidak mustahil untuk menahan daya tarikan bandar dengan jangka hayat terpanjang di Eropah. Bandar ini mempunyai salah satu sistem penjagaan kesihatan terbaik di Eropah. Penduduk tidak mengambil risiko kesihatan mereka dengan menunggang di pengangkutan awam dengan cemas kerana rangkaian pengangkutan moden Madrid yang akan membawa mereka ke mana-mana dengan cepat dan mudah. Dan pelawatan tiba pada perjalanan singkat dan lapang terbang di pusat bandar. Sebagai ibu kota Sepanyol, Madrid adalah rumah kepada kedutaan dan organisasi antarabangsa, syarikat utama dan institusi kewangan
Ia menduduki tempat pertama di Spanyol untuk menciptakan syarikat baru dan merupakan salah satu bandar yang paling menarik di Eropa untuk perniagaan, pelaburan, dan juga pekerjaan. Sebuah bandar yang inovatif dan yang dinamik, ekosistem keusahawanan Madrid yang berpandangan ke hadapan sedang mengambil pertumbuhan eksponen yang telah meletakkan dirinya sebagai salah satu hub teknologi yang berpotensi besar di Eropa. Bandar ini merupakan tempat kegemaran usahawan dari seluruh dunia yang ingin melancarkan syarikat permulaan. Bandar ini mempunyai pelbagai pusat pendidikan dan universiti, termasuknya beberapa sekolah perniagaan terbuka di dunia. Madrid adalah salah satu bandar yang menarik bakat universiti paling ramai di Eropa, dan Erasmus meletakkan sebagai destinasi bandar kegemaran mereka. Memetik lokasi geografi yang dicemburui, ketersambungan yang sangat baik, dan taman kawasan hijaunya, jalan-jalan yang penuh dengan budaya dan sejarah, dan kehidupan malam yang meriah. Ringkasnya, sebuah bandar yang meriah dan penuh dengan kehidupan. Assalamualaikum, nama saya Azizul bin Jalil dan saya pula akan menceritakan dua aspek, yaitu pakaian tradisional di Spanyol dan aspek komunikasi yang digunakan di Spanyol. Menceritakan tentang pakaian tradisional di Spanyol terdiri daripada dua bagian. Bagian pertama adalah wanita dan bagian kedua pula adalah lelaki. Masuk kepada wanita, seperti yang kita lihat, jika kamu tahu tarian flamenco yang sangat terkenal di Spanyol, kamu pasti tahu bahwa penari wanitanya memakai gaun yang sangat indah. Ya, itulah pakaian tradisional bagi wanita di Spanyol. Gaun tersebut dinamakan sebagai gaun flamenco. Gaun ini mempunyai ciri khas, yaitu bagian bawah dress yang sangat mengembang dan lebar. Ini karena membolehkan wanita tersebut bergerak bebas. Gaun ini dipakai oleh penari flamenco dan wanita Spanyol pada saat festival tradisional seperti Feria de Abril. Secara tradisinya, pakaian itu dilengkapkan dengan selendang yang dinamakan manton de Manila yang dipakai di atas bahu wanita tersebut. Seterusnya, pakaian ini juga dilengkapkan dengan pemakaian sanggul di rambut wanita ketika memakai gaun tersebut. Seterusnya, kalau perempuan ada pakaian tradisional, lelaki di Spanyol pun juga ada. Nama pakaian tersebut adalah traje de lucas. Kalau korang selalu tengok drama, biasanya kartun, korang akan nampak banyak orang atau watak dalam cerita itu pakai baju tersebut ketika bullfighter. Seterusnya, rasanya orang yang pakai traje de lucas ini tak ada aksesori tambahan, melainkan kain berwarna merah di tangan dan seekor lembu maupun kerbau. Pakaian tersebut juga dikaitkan dengan beberapa jenis topi. Antaranya ialah sombrero de ketay atau nama pendek ketay. Seterusnya, menceritakan pula tentang aspek komunikasi yang digunakan di Spanyol. Pertama, bahasa dan logat Spanyol. Bahasa resmi Spanyol adalah bahasa Spanyol, yang juga dikenali sebagai Castilla, sesuatu bahasa piawai berdasarkan logat Castilla zaman pertengahan utara tengah Spanyol yang telah digunakan. Terdapat beberapa bahasa lain digunakan di samping bahasa Spanyol seperti bahasa Catalonia dan Galicia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman Adli bin Muhammad Razi. Saya akan menceritakan mengenai gaya hidup dan juga jenis-jenis makanan orang-orang tempatan di negara Spanyol yang bertemakan Islam. Terdapat beberapa jenis makanan halal yang bertemakan Islam di negara Spanyol. Salah satunya ialah paella. Paella ini adalah makanan Spanyol yang paling dikenali. Ianya disediakan secara tradisional bersama arnab ataupun daging ayam, saffron, kacang merayap dan juga kacang serinding. Namun begitu, terdapat juga jenis makanan laut. Ini boleh disediakan dengan kerang-kerangan seperti kupang, udang dan juga sotong. Jenis paella paling popular adalah paella campur yang menggabungkan daging-daging darat dan juga makanan laut. Seterusnya ialah gazpacho.
iaitu adalah makanan Spanyol klasik yang terkenal di seluruh dunia. Hidangan ini adalah hidangan Andalusia purba yang berasal daripada orang Rom yang membawanya bersama ketika mengembara ke Spanyol. Gazpacho ini dibuat menggunakan cili kembung, bawang dan timun. Ia juga menggantikan tomato dan roti dengan avokado, tembikai, anggur, stok daging, malah makanan laut jika berjalan-jalan pada hari musim panas di Spanyol. Gazpacho ini adalah menjadi tumpuan kerana ia dihidangkan dalam keadaan yang sejuk. Dan juga ia adalah halal. Makanan yang seterusnya adalah tortilla espanola. Tortilla espanola ini adalah makanan yang dikenali sebagai telur dadar Spanyol dalam bahasa Melayu. Rujukan pertama tentang tortilla espanola ini ditemui tertulis dalam dokumen Navarra yang tidak bernama yang dialamatkan ke mahkamah pada tahun 1817 yang menerangkan tentang kesusahan hidup yang dialami oleh orang-orang tempatan pada ketika itu. Ia mengatakan wanita telah mempelajari bahawanya menyediakan tortilla dengan mencampurkan beberapa telur, kentang dan beberapa bahan lain. Iaitu adalah bahan yang terdapat dalam makanan ini. Ia adalah makanan ringkas yang mengandungi telur, kentang dan kadang-kadang bawang. Namun begitu, penambahan bawang dianggap satu kontroversi oleh penggemar makanan ekstrim. Seterusnya, makanan ini dihidangkan sejuk ataupun suam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izul Islam bin Nur Adnan. Saya akan menerangkan tentang iklim, mata wang dan pengangkutan di Spanyol. Terdapat 3 iklim di Spanyol. Oleh sebab keadaan geografi dan orografi Spanyol, iklimnya amat pelbagai sehingga boleh dibahagi kepada 3 kawasan. Yang pertama, iklim kebenuaan yang sederhana terjadi dalam kawasan pedalaman semenanjung atau bandaraya terbesar Madrid. Yang kedua, kawasan iklim Mediterranean yang terbentang lebih kurang dari dataran Andalusia sepanjang pantai selatan dan timur hingga ke banjaran Pairan. Pada sebelah banjaran gunung sepanjang tepi kawasan pantai yang menghadap laut atau bandaraya terbesar Barcelona. Yang ketiga, iklim lautan terjadi di Galicia dan di jalur pantai di tepi Teluk Biscay atau bandaraya terbesar Bilbao. Kawasan ini sering bergelar Spanyol Hijau. Ciri-ciri mata wang Spanyol. Seperti kebanyakan negara kesatuan Eropah, Spanyol telah menerima euro sebagai mata wang rasminya. Ahli-ahli kesatuan Eropah membangunkan mata wang bersama untuk membuat perjalanan dan perdagangan lebih mudah dalam zon euro. Jenis pengangkutan di Spanyol. Yang pertama, perjalanan dengan pesawat. Terdapat lebih daripada 40 lapangan terbang di seluruh tanah besar Spanyol dan pulau-pulau. Kebanyakannya telah kerap menjadualkan penerbangan luar serta penerbangan dalaman. Lapangan terbang terbesar ialah Madrid, Barajas dan Barcelona EI Prat yang mempunyai penerbangan paling kerap masuk dan keluar dari negara ini. Yang kedua, perjalanan dengan kereta api. Renfe adalah rangkaian kereta api nasional Spanyol yang mengendalikan perkhidmatan tetap di seluruh negara dengan jalur kereta api berkelajuan tinggi, tetap dan pinggir bandar. Garis-garis kereta api telah dipodenkan dalam beberapa dekad kebelakangan ini dan pada hari ini sistem biasanya cekap dan boleh dipercayai. Laluan kereta api juga beroperasi dengan jiran Portugal dan Perancis, walaupun kereta api dari Paris ke Madrid akan mengambil masa sekitar 10 jam. Yang ketiga, perjalanan dengan bas. Mendapatkan bas adalah salah satu cara yang paling murah untuk mendapatkan sekitar Spanyol. Walaupun untuk jarak jauh, ia tidak selalu paling selesa. Ia juga merupakan salah satu cara yang paling mudah untuk mengakses destinasi
luar dan tempat luar bandar di mana tiada saluran kereta api. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fuang Ahmad Umil bin Amran. Saya akan mengupas tentang seni mempertahankan diri yang berada di Spanyol dan seni bina yang berada di Spanyol. Masjid Cordoba juga dikenali sebagai Masjid Katedral Cordoba atau Masjid Agung Cordoba. Merupakan masjid Islam di Cordoba, Spanyol yang diubah menjadi katedral Kristen pada abad ke-13. Masjid Katedral tersebut merupakan bangunan yang memukai bagi dua agama dan budaya yang membentuk Andalusia, Islam dan Kristen. Sejarah terbentuknya Masjid Katedral Cordoba. Awalnya, tempat berdirinya bangunan tersebut merupakan rumah bagi kuil Romawi yang kemudiannya digantikan oleh gereja Visigoth Saint Vincent. Istana Alhambra yang bermaksud Istana Merah. Istana tersebut terletak di dataran Bukit Sabika yang berlokasi di bahagian barat bandar Granada. Istana Alhambra didirikan oleh pengasas kerajaan Bani Ahmad, yaitu Muhammad bin Al-Ahmar dalam khilafah Bani Umayyah. Proses pembinaan Istana Alhambra dilakukan secara berperingkat. Pada tahun 1238 Masehi hingga ke 1358 Masehi. Istana ini juga dilengkapi dengan taman bunga yang indah dan kolam air yang indah. Istana Alhambra juga terdapat Hayu Sip, yaitu taman singa yang dikelilingi 12 patung yang berbentuk singa dan mempunyai 128 tiang yang diperbuat daripada batuan marmer asli.